Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni aku nak menulis sikit lah kan. Tu bawa ada pen marker ni. Ni ada kertas ni. InsyaAllah lah aku akan ceritakan sedikit sedikit ilmu yang aku ada lah, nak berkongsi dengan sahabat-sahabat semua. So cerita dia, dalam video ni aku nak bagi tahu kisah di mana satu titik perpisahan di mana kita boleh tengok Nabi Ibrahim dengan anak saudara dia berpisah lah. Okey, kita tahu kan diorang ni sebenarnya hidup pada zaman yang sama, Nabi Ibrahim dengan juga Nabi Lut ni. So ceritanya macam ni lah. Aku tulis sikit susur galur Nabi Ibrahim ni. So Nabi Ibrahim, kita tahu ayah dia, nama ayah dia adalah Terah. Terah, atau ada setengah buku tulis Taruh. So Terah bin Nahur. Nahur bin Abir. Abir bin Qinan. Ke bawah lah. Qinan bin Arfakhshad. Arfakhshad bin Sam. Dan Sam bin Nuh. So ceritanya susur galur Nabi Ibrahim ni, dia bila kita check balik kan, dia memang sampai ke Nabi Nuh melalui Sam. So kita tahu kan Nabi Nuh ni dia ada 4 orang anak. Dia ada 4 orang anak asal dia. Nama anak dia yang first adalah Kanaan. Yang kedua nama dia Sam. Ketiga nama dia Ham. Dan keempat nama dia Yafith. So kita tahu kan dalam Al-Quran Allah ada ceritakan yang nanti sampai satu masa nanti kan, bila bahtera Nabi Nuh tu dah siap. So waktu tu hujan pun dah mula turun. So waktu ni semua orang dah mula nampak apa yang Nabi Nuh tu cakap betul. Kan Nabi Nuh awal-awal dah cakap akan berlakunya banjir yang besar. So waktu tu hujan memang hujan yang maha lebat punya, yang sangat-sangat lebat lah. So waktu tu Kanaan ni, anak sulung kepada Nabi Nuh ni, cakap ke ayah dia, tak apa ayah, naik je kapal tu, biar aku duduk dekat bukit ni. Kalau berlaku pun banjir, takkan sampai setinggi bukit atau gunung tu lah. So ceritanya kemudiannya kita boleh tengok macam mana banjir yang maha besar, yang maha dahsyat ni berlaku. Kemudiannya Kanaan ni meninggal dunia lah, ditenggelami banjir. Dan kemudiannya daripada 3 orang anak Nabi Nuh ni lah kemudiannya lahir generasi-generasi seterusnya. Kita tahu ada kaum Ad, dan sampailah kita boleh tengok Terah bin Nahur, Nahur bin Abir, Abir bin Qinan, Qinan bin Arfakhshad, dan Arfakhshad bin Sam, anak kepada Nabi Nuh lah. So Nabi Ibrahim ni cerita dia ada daripada Terah ni tadi, daripada Terah dia ada 3 orang anak. 3 orang anak. Yang pertama Harran. Yang kedua nama dia Nahur. Ni sama macam nama atuk Nabi Ibrahim lah. Kan biasa benda ni digunakan semula nama atuk atau nama moyang untuk diberikan kepada nama anak lah, ni biasa. So Nahur anak kedua, dan yang ketiga adalah Nabi Ibrahim sendiri lah. Okey, macam ni. Kan anak Terah ni ada 3. Harran, ada Nahur, dan kemudiannya ada Ibrahim. So daripada Harran ni, dia ada 3 orang anak. Harran ni anak pertama dia, nama dia Lut. Ni Nabi Lut lah. Yang kedua Mislah, dan yang ketiga Sarah. Inilah kemudiannya nanti Sarah ni Sarah ni dia akan berkahwin dengan Nabi Ibrahim. Dan Mislah ni akan berkahwin dengan Nahur, anak kedua Terah. Macam tu. So Sarah ni akan berkahwin dengan Ibrahim, dan Mislah ni akan berkahwin dengan Nahur. So daripada perkahwinan perkahwinan Nabi Ibrahim dengan Sarah ni, nanti kita tahu akan melahirkan Ishak. Ini jelas So ceritanya nanti kan lepas Sarah ni dia berkahwin dengan Nabi Ibrahim ni,
nak dapat Ishak tu makan masa lambat. Kan? Tapi nanti kan kita tahu cerita yang pasal ni lah, okey, kita masuk cerita lah. Ini sedikit lah susur galur tentang Nabi Ibrahim ni, keluarga Nabi Ibrahim sampai ke susur galur Nabi Nuh ni. Kita tahu kemudiannya nanti cerita dia kan, berlakunya argument di antara Nabi Ibrahim dengan juga Raja Namrud, iaitu ketua kepada Sanli Urfa ni. Diceritakan dalam surah Al-Anbiya ayat ke-61 sampai ke-68. Allah ceritakan macam mana berlakunya argument lah di antara Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud ni. Kemudiannya dalam ayat ke-68 tu kita boleh tengok Raja Namrud ni dah tak tahan dah nak argue dengan Nabi Ibrahim. Apa yang dia buat, dia cakap bakar Nabi Ibrahim ni dan belalah Tuhan-Tuhan korang. Ini yang dicakap. Dan kemudiannya kita boleh tengok dalam surah Al-Anbiya, surah yang sama diceritakan. Surah Al-Anbiya ayat ke-69. Kan dalam surah Al-Anbiya ayat ke-69 Allah sebut qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah kata, wahai api, sejuklah engkau dan sejahteralah Ibrahim. Ini yang Allah kata. Dan kemudiannya kita boleh tengok ayat seterusnya, ayat ke-70, wa aradu bihi kaidan faj'alna humul akhsarin. Allah kata, dan kemudiannya Allah jadikan perbuatan mereka ini sebagai satu dikata apa, sebagai satu backlash atau satu backfire kepada diorang ni lah. Sebab kita tengok mula-mula dah lah dia tak boleh nak argue, dia nak salahkan Nabi Ibrahim, nak berhujah, tapi tak mampu. Kan tak mampu nak berhujah dengan Nabi Ibrahim. Dan kemudiannya dia gunakan kekerasan, dia nak timpakan azab dunia ni, dia nak bunuh Nabi Ibrahim. Dimasukkan, diceritakan satu riwayat, Nabi Ibrahim ni dicampakkan daripada sebuah manjanik atau catapult ni, dimasukkan Nabi Ibrahim dan dicampakkan, dilepaskan masuk ke dalam api yang sedang marak. Sangat besar api itu. Dan kemudiannya Allah berfirman kepada api itu untuk menjadi sejuk. Dan kemudiannya selamat sejahtera lah Nabi Ibrahim dalam api tu. Ini ayat ke-70. Allah kata diorang ni dihinakan lah kemudiannya dengan cubaan untuk membunuh Nabi Ibrahim tu. Dan kemudiannya ayat ke-71 Allah sambung. Allah kata wa najjayna huwa lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Allah wahyukan kepada Nabi Ibrahim dengan Lut ni, Nabi Lut ni, untuk pergi ke satu bumi yang diberkati. Ni yang nak masuk ceritanya. Ni cerita tentang ni lah. Ada satu buku yang aku baca. Dia tak ada buku kat sini lah, sebab aku baca ni just baca online je. Tapi korang boleh search nama buku ni, A History of Palestine from the Patriarchal Age until Present Time. Tu cerita satu buku yang ditulis oleh John Kitto. Diambil daripada kitab-kitab Israeliat lah. Diceritakan macam mana Nabi Ibrahim ni kemudiannya bergerak bersama dengan Nabi Lut dan juga Siti Sarah ni untuk pergi ke tanah Kanaan. So macam mana dapat nama tanah Kanaan ni? Ni ada cerita tentang nanti hasil daripada, kan Nabi Nuh ni ada 3 orang anak. Kanaan yang first tu dah meninggal dunia, ditenggelami banjir. Kemudiannya ada anak dia ni yang bernama Ham ni, ada anak, dan nama anak tu diberi pula nama Kanaan. Dan daripada situlah membiaknya atau berkembang biaklah keturunan Kanaan ni, dan diorang ni tinggal dekat tempat ni. Tempat ni lah, dan diorang ni disebut sebagai The Canaanites lah. So Kanaan ni, cerita ni kan dalam MS Studio tu aku cerita. Kan waktu diorang nak pergi ke tanah Kanaan atau Ardul Lati Barakna ni, kan aku ada bagi tahu yang kemudiannya diorang jumpa dengan Raja Mesir. Sebenarnya aku ada letak satu expectation lah, sedikit expectation lah untuk audience tanya aku, macam mana daripada Turki, Sanli Urfa ni bahagian selatan Turki ni. So macam mana daripada Turki nak pergi ke Palestine ni atau tanah Kanaan ni, kena pergi ke Mesir pula. Mesir ni bahagian selatan bawah lagi. Kalau korang tengok map tu kan, dia mesti Turki, Palestin, baru Mesir kat bawah tu. So ceritanya sebenarnya Nabi Ibrahim, Nabi Lut dengan Siti Sarah ni dah sampai dah pun dekat tanah Kanaan ni. Tapi waktu lepas tahun diorang tinggal kat situ, berlakunya kemarau yang panjang. Hujan tak turun, sekian lama tak turun, haiwan ternakan mula mati, tumbuh-tumbuhan mula mereput. So waktu ni apa yang Nabi Ibrahim buat, dia tahu dekat Mesir waktu tu, dekat Egypt, sumber perairan utamanya adalah Sungai Nil.
So dia pun bergeraklah bersama dengan 3 beranak ni pergi turun ke bahagian selatan, ke bahagian Mesir. Tu ceritanya dalam perjalanan tu Nabi Ibrahim ni berjumpa dengan orang lokal, dengan orang setempat, dan diorang bagi tahu raja Mesir waktu tu dia ni miang keladi. Dia ni jenis yang pantang tengok perempuan cantik. Dan diceritakan sebenarnya Siti Sarah ni adalah seorang perempuan yang sangat-sangat cantik. Kan, walaupun sebenarnya kita tahu cantik tu subjektif. Kan. Tapi sebenarnya diceritakan bahawa pada zaman tu Siti Sarah ni adalah seorang perempuan yang sangat cantik. So masuklah Nabi Ibrahim, Siti Sarah dengan juga Nabi Lut ni masuk ke Mesir. So as expected, raja ni tanya kepada Nabi Ibrahim, "Wahai pemuda, apa hubungan hang dengan perempuan ni?" So Nabi Ibrahim yang dah diberi reminder sejak awal tadi, dia pun jawab, "Aku ni abang dia." Kan, sepatutnya dia jawab, "Aku ni suami dia lah," kan. Itu yang sepatutnya hubungan Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah adalah suami isteri. Tapi disebabkan oleh reminder tu tadi, dia jawab, "Aku adalah abang Siti Sarah." So apa yang Raja Mesir tu buat, dia cakap kat Nabi Ibrahim, "Okey, sekarang hang duduk duduk luar istana ni, nanti aku akan panggil hang semula lah." So di sinilah berlakunya kes atau kisah penggodaan kepada Siti Sarah ni lah. Dan kita tahu ceritanya, raja tu baru mula nak peluk Siti Sarah, kemudian Siti Sarah berdoa supaya dilepaskan diri dia, diselamatkan diri dia, dan Allah makbulkan time tu juga raja tu tangan dan kaki dia lumpuh, tak boleh nak bergerak, tak jadilah nak peluk Siti Sarah. So kemudian waktu tu raja tu cakap kat Siti Sarah, "Berdoalah kepada Tuhan hang supaya dilepaskan aku ni." So Siti Sarah pun berdoa, dilepaskan raja ni. Macam itulah berlakunya kali kedua, Siti Sarah doa, kemudiannya dilepaskan pula. Dan sampailah kali ketiga, raja tu minta, dia kata, "Okey, kali ni last, minta supaya Allah atau Tuhan hang ni lepaskan aku." So Siti Sarah berdoa buat kali ketiga, dan dilepaskan. So waktu ni raja ni dah 3 kali lumpuh, dia pun mulalah rasa macam, oh dia ni somebody ni. Sarah dengan Ibrahim ni bukan orang calang-calang. So dia panggil Ibrahim masuk istana dia. Dia cakap, "Bagi tahu aku apa benda yang korang nak." So waktu tu banyak sangat benda-benda atau sumber-sumber makanan dan sumber air diberikan kepada Ibrahim. Kita boleh tengok Nabi Ibrahim dapat duit shilling emas, duit shilling perak, kemudiannya diberikan juga kambing-kambing, lembu-lembu, kan, dan diberikan juga sumber air kepada Nabi Ibrahim ni untuk bawa pulang ke tanah Kanaan, beserta dengan apa? Last kali Nabi Ibrahim ni dapat seorang perempuan yang diberi nama Hajar. Namanya adalah Hajar lah. So ceritanya sebenarnya kan, itu pun ada juga aku baca komen. Aku baca komen orang kata yang Siti Hajar ni bukannya hamba. Kan sebenarnya dia adalah seorang puteri raja lah. Dia sebenarnya ada beberapa sumber lah yang aku tak dapat nak ceritakan secara fully dalam ML Studio. So aku just ambil salah satu daripada sumber ni dan aku ceritakan lah. Dan kalau korang tengok pun ada satu debate di antara Syekh Ahmad Didat dengan ada satu pesta ni yang kita boleh tengok Syekh Ahmad Didat sendiri sebut yang Siti Hajar tu sebenarnya adalah seorang hamba. Dan bagi aku sebenarnya benda ni tak ada masalah. Tapi yang pastinya disebut Siti Hajar ni adalah seorang perempuan yang solehah, seorang perempuan yang sangat taat kepada suami, dan dia ni seorang hamba yang sangat mentaati perintah Allah lah. Itu kita boleh nampak secara jelas. Dan kemudiannya pulanglah Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Sarah, Hajar berserta dengan tadi makanan-makanan sumber-sumber ni tadi pulang ke tanah Kanaan. So bila dah pulang kat situ, akan kita tengok ada banyak sangat ni kambing-kambing, lembu-lembu yang diberikan kepada Ibrahim ni. Sebab raja ni tadi kan, dia dah tak tahan. Dia just dia fikir macam, aku just nak make sure dua orang ni keluar daripada Mesir ni. So dia akan bagikan apa-apalah, macam-macam lah. That's why Nabi Ibrahim dengan dorang ni dapat banyak sangat sumber-sumber makanan dan air lah. Dan setelah pulang ke sana, Nabi Lut perasan yang sumber air atau sumber makanan untuk bagi kat haiwan ternakan ni tak mencukupi. Sebab waktu tu kan kita tahu dekat Palestin ni atau tanah Kanaan ni waktu tu dia tak subur sangat. So that's why dia waktu tu dia perlukan satu sumber makanan nak bagi kat haiwan ternakan ni. Sebab haiwan ternakan dah mula mati, diorang dah mula semakin kurus, kan. So waktu ni Nabi Lut bagi tahu dekat Nabi Ibrahim, aku perlu mencari satu tanah yang subur untuk bagi kepada haiwan ternakan ni makan lah.
So bergeraklah Nabi Lut pergi ke bahagian selatan sehinggalah sampai ke satu wilayah berdekatan dengan Laut Mati waktu tu. So waktu Nabi Lut bergerak sampai dekat situ, Nabi Lut perasan, oh ini adalah satu tanah yang subur. So kat situ ada wilayah namanya wilayah Sodom, kemudian adanya wilayah Gomorrah, kemudian ada juga wilayah Bela dan beberapa bangsa lain lah duduk kat tanah tu. So waktu tu awalnya Nabi Lut tak perasan apa benda yang berlaku dekat situ lah. Kan ceritanya kan. So waktu tu hidup dengan aman lah Nabi Lut dekat kawasan ni, dan dia boleh bagi haiwan ternakan dia makanan dan juga air kat situ kan. Sampailah peristiwa kita tengok dalam Al-Quran, diceritakan malaikat ni kan datang berupa manusia yang macam berseri kan, datang singgah ke rumah Nabi Ibrahim. Dan kemudiannya waktu tu Nabi Ibrahim terkejut. Nabi Ibrahim takut tengok apabila dijamu, cuba untuk dijamu dengan makanan, diorang ni tak sentuh pun makanan tu. So malaikat ni turun, dia bawa dua berita. Satu berita baik, satu berita buruk. Berita baik yang diceritakan adalah kita boleh tengok, ceritakan malaikat tu cakap nanti akan lahir seorang putera, seorang rasul daripada perempuan ni, pada Sarah. So waktu tu diceritakan kalimah yang digunakan adalah qaimatun. Fadhahikat kan disebut yang Siti Sarah ni dia gembira, dia berdiri sambil dia pegang pipi dia. Ada setengah tafsir kata sambil dia pegang dahi dia tepuk dahi. Sambil tanya dekat malaikat ni, sambil tanya kat orang tu. Kan? Dia tanya, boleh ke perempuan tua uzur macam aku ni nak melahirkan anak? So ceritanya waktu ni umur Sarah adalah 90. Dia mengatakan 95 tahun lah, lebih kurang umur 90-an. Waktu tu umur Siti Sarah. Dan dia tanya malaikat ni, dan kemudiannya kita boleh tengok malaikat tu cakap, apa yang nak pelik sangat dengan kuasa Allah yang tanpa batas ni. Itulah ceritanya kemudiannya macam mana Nabi Ishak dilahirkan lah. Dan berita yang kedua yang diceritakan oleh malaikat ni adalah satu berita buruk, di mana nak bagi tahu yang nanti kaum Lut ni akan dihapuskan oleh Allah. Sebab diorang ni menyukai, atau diorang ni prefer untuk menyukai orang yang orang yang sama jantina, atau hari ni kita sebut sebagai LGBT lah. Kan. So waktu ni ceritanya diberi warning awal-awal. Dia ada warning tau waktu malaikat ni turun sampai ke kawasan Sodom, Gomorrah, Bela ni. So waktu tu diberi warning supaya diorang ni bertaubat. Kan diorang ni dah lah tak mentauhidkan Allah, kemudiannya suka pula dekat jantina yang sama. Dan kemudian kita boleh tahu diceritakan dalam buku A History of Palestine ni, diturunkan hujan batu dan ditimpakan daripada Laut Mati tu, ditimpakan ke atas penduduk-penduduk ni. So waktu tu cerita dia, Nabi Lut dengan pengikut-pengikut dia dah mula keluar daripada situ, dan diorang pergi ke satu tempat dipanggil sebagai Bela. So Bela ni nanti ditukar namanya kepada Zoar. Kan. So ceritanya Nabi Lut selamatlah daripada azab bencana Allah ni. So dekat situlah sebenarnya titik perpisahan. Kita boleh tengok tadi kan macam mana Nabi Lut berpisah dengan Nabi Ibrahim. So kita kena tahu Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim ni, diorang ni pangkatnya adalah anak dengan bapa saudara, dan diorang ni hidup sezaman. So dia bukannya macam Nabi Ibrahim dulu atau Nabi Lut dulu, diorang ni tinggal sezaman. Tapi dikurniakan Allah amanah untuk diorang ni. Nabi Ibrahim dengan amanah dia, dan Nabi Lut dengan amanah dia untuk menjaga kaum dia lah. Sekian saja dahulu. Assalamualaikum.